candlestick dominant setup. Apa yang dimaksudkan dengan candlestick dominant setup? Apa yang terkandung di dalamnya? Bersama saya, macam biasa, Fahmi Riza akan mengungsikan kepada anda. Di video kali ini berkenaan candlestick dominant setup. Sama-sama kita nak saksikan. Okay, hai. Assalamualaikum. Lupa beri salam tadi. Okay, minta maaf. Okay, apa itu CDS? Ataupun apa itu Candlestick Dominant Setup? Dia punya short form kita panggil CDS. Okay, yang pertama sekali, CDS itu setup fokus kepada candlestick yang menguasai candlestick yang lain dan ianya membawa arah pasaran. Macam blur-blur sikit kan. Okey, kita pergi kepada point yang kedua. Okey. Ia adalah candlestick yang menguasai arah pasaran semasa. Bermakna apabila berlakunya CDS ni, arah pasaran akan berlaku juga. Kalau dia berlaku CDS berkenaan untuk naik ke atas, bila dah wujudnya CDS, kita akan clear cut. Kita nak entry kat mana and then kita TP kat mana. Macam tu. Okey, sebab tu pentingnya CDS ni. Nak entry kena tengok CDS dulu. Okey, jangan duk main entry suka-suka hati. Buatnya trend memanglah tengah uptrend kan. Sekali hang entry dekat ujung-ujung. Lepas hang entry brap jatuh. Jangan, kita tak nak macam tu. Sebab tu kita kena ada CDS. Okey. Next. Okey, CDS ni untuk yang bagi yang basic, bagi yang asas ni ada dua je. Yang pertama, candlestick trend. Yang kedua, candlestick continuation. Itu je, tak payah pening sebab CDS ni ada banyak. Kalau nak ikut kepada pokok dia, ada banyak CDS sebenarnya. Tapi kita ambil dua je. Sebab dua ni je pun dah boleh bagi duit kau-kau kat kita. Money come gitu. Bukan margin call, dia money come. Okay, untuk CDS asas, yang pertama ialah CDS asas bagi uptrend. Saya jelaskan dulu. Ada dua jenis CDS asas bagi uptrend. Okay, yang pertama ialah candlestick trend uptrend. Ataupun kita panggil dia secara short formnya CTU. Candlestick trend uptrend. Okay, apa ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia mudah je. Ada tiga je hampa kena ingat. Tiga je. Tak ada tiga ni bukan CTU. Bukan candlestick trend uptrend. Ada tiga-tiga ciri ni valid, sah. Orang kata kalau macam akad nikah tu kan, tak ada rukun-rukun nikah tu tak sah nikah tu kan. Dia macam ni. Tak ada rukun CTU ni, dia tak jadi CTU. Okey. Rukun yang pertama. Rukun, nampak? Rukun. Okey, rukun yang pertama candlestick bull. Dia mesti candlestick bull. Dia tak boleh candlestick bear. Sebab apa? Kita back to basic balik yang pasal candlestick tu. Bull ialah uptrend, bear ialah downtrend. Nampak kat situ? Kita kaitkan macam tu tak payah susah. Hampa duk pening-pening buat apa? Kita back to basic je. Pegang basic, kita dapat semuanya. Okey. Cantik. Okey, seterusnya rukun yang kedua. Close price bull, close price ni bull, close price dia mesti melepasi kedua moving average purple. Moving average purple yang mana ingat balik hampa semua dah jelas kan pasal moving average yang kita dah tunjuk setting dia macam mana, color dia apa semua kan. Okey, kat sini hampa boleh lihat kat dalam gambar rajah ni. Yang bawah ni color pink, atas ni color purple. Tadi saya kata apa? Saya kata moving average purple. So, candlestick bull mesti close price melepasi kedua MA purple. Hampa tengok kat gambar rajah ni. Nampak? Dia close, jangan tengok body tengok dia punya close atas ni. Sebab bull open dia kat bawah, close dia kat atas. So, bila dah kata close price mesti melepasi kedua MA purple. So, rukun kedua adalah ini, close price melepasi kedua MA purple. Itu rukun kedua. Sekejap lagi baru kita validatekan dia. Sekejap lagi baru kita validatekan gambar rajah ni. Kita cerita rukun dulu. Okey, rukun yang terakhir, rukun yang ketiga. Close price bull, close price bull. Ingat, tak usah cerita bell dulu. Ini kita cerita pasal bull dulu. Close price bull melepasi garis middle band. Melepasi garis middle band. Okey. Sekarang baru saya tunjuk hampa gambar rajah yang saya dah prepare. Comel dia kat tepi ni. Okey. Rukun yang pertama, candlestick bull, pass. And then rukun yang kedua, close price bull,
melepasi kedua moving average purple. Hampa tengok dia punya close price melepasi kedua moving average purple. Dua-dua dia tak mau satu ke CP ke, tak mau. Dia mesti close ni lepas solid. Makna kata tadi dia tak boleh close macam CP macam kuku ujung kuku ni, tak boleh. Dia kena lepas habis. Lepas habis ni tak kisahlah cenonet ke apa ke, yang penting dia punya close tu lepas. CP dekat line ni kita tak mau. Dia kira macam kita tak boleh nak panggil dia CTU. Kita panggil dia candlestick bull, kita tak boleh panggil dia CTU. Macam tu. Okey, rukun yang ketiga kita tengok pas ke tak pas. Close price dia melepasi garis middle band. Hampa tengok. Ini upper band, ini middle band, ini lower band. Ada 3 kan? Pasal BB kan ada 3 garis kan? Macam ni 3. Macam ni 3. Ada 3 garis BB kan? Okey, middle band kat tengah ni. Dia duduk tengah ni. Dia close lepas middle band. Nampak? Baru valid kita katakan dia sebagai CTU. Makna kata akad CTU tu sah. Saksi tak perlu ramai-ramai. Cukup kita aja sebagai saksi. Asalkan kita jelas. Okey. Cantik. Kita bergerak kepada seterusnya. Okey. Seterusnya, selepas kita dah cerita pasal candlestick trend uptrend iaitu CTU, kita cerita dia punya kawan iaitu candlestick continuation uptrend. Apa dia candlestick continuation uptrend ni? Okey. Candlestick continuation uptrend ni ataupun short form dia adalah CCU. Ingat dia ada dua. CTU, CCU. CT dan juga CC. Cik CT dan Cik CC. Cik CT dan Cik CC. Cik CT dan Cik CC. Ujung dia uptrend. Dua ni kawan rapatnya. Okey. Apa dia punya rukun? Rukun yang pertama sama macam tadi, candlestick bull. Rukun pertama dia sama. Cuma rukun kedua dia lain sikit. Rukun kedua dengan rukun ketiga dia rukun kedua dia sama. Rukun ketiga dia lain sikit. Rukun kedua dia apa? Close price bull melepasi kedua moving average purple. Sama macam tadi, macam CTU tadi. Sebab apa? Sebab dia uptrend, dia mesti melepasi MA purple. Sebab apa mesti melepasi MA purple? Sebab MA purple adalah resistant. Bila dia dah break resistant, seperti biasa, back to basic, once dia dah break resistant, dia akan terbang lah. Terbang ke mana kita tak tahulah. Terbang tinggi ke, terbang takat tu ke, tu terpulang pada dia lah. Kita bukan jaga dia kan. Okey. Lepas tu dia dah close price melepasi kedua moving average purple. Rukun yang ketiga dia ialah close price bull melepasi luar garis upper band. Yang CTU tadi dia melibatkan middle band. Yang CCU ni kawan kepada CTU ni, dia melibatkan upper band sahaja. Basically dia kadang-kadang ada dia langgak dua-dua line ni, tapi tak apa, tu tolak tepi dulu. Yang kita duk tengok yang ni je, upper band ni je. Bila dia dah lepas daripada upper band and then dia dah lepas kedua MA purple, maka valid lah kita panggil dia CCU. Lepas tu bermaksud close price. Seperti yang hampa boleh tengok dalam gambar rajah ni. Minta maaf tukar-tukar tangan sikit. Okey. Dia punya close price dah lepas kedua MA purple. First of all, dia candlestick bull. Dia mesti wajib candlestick bull. No negotiation. Tak ada mail RM2, RM2 tak ada. Kita no kompromi punya. Mesti kena wajib ikutnya. Okey. Dia dah candlestick bull, dia dah close price melepasi kedua MA purple ni, and then dia dah close luar upper band. Dia jadi kawan kepada Cik Siti tadi, Cik CC, CCU. Okey, itu saja untuk CDS asas bagi uptrend. Ada dua tu je hampa duk perlu ambil berat. Yang banyak-banyak lagi CDS tu tolak tepi dulu. Akan datang, kita akan inform, kita akan share. Tapi pegang ni je dah boleh buat duit dah. Bila hampa pegang ni, hampa dah boleh buat duit, saya rasa hampa mesti bukan takkan lah, maksudnya hampa macam tak apalah, yang lain ni nantilah belajar. Benda ni pun aku dah boleh buat duit. Bersyukur. Alhamdulillah. Okey. Settle pasal CDS asas bagi uptrend, kita bergerak pula kepada CDS asas bagi downtrend pula. Okey, CDS asas bagi downtrend. Dia sama macam tadi, ada dua juga yang saya akan kongsikan kepada hampa semua. Yang pertama adalah candlestick trend downtrend. Okey, candlestick trend downtrend. Apa dia punya rukun? Yang lagi satu saya cerita. Candlestick trend downtrend. Rukun dia candlestick bear. Nampak? Tadi candlestick trend uptrend, dia punya rukun pertama adalah candlestick bull. Lah ni candlestick untuk downtrend punya, dia punya CDS untuk downtrend punya, candlestick trend uptrend, candlestick trend downtrend wajib candlestick bear. Dia tak boleh candlestick bull. Okey, clear.
Okey. Rukun yang kedua, close price bear melepasi kedua moving average pink. Sebab apa saya akan bilang moving average pink? Sebab tadi moving average purple adalah resistance. Moving average pink adalah support. Bila dia dah break support, bermakna apa? Bermakna dia akan turun ke bawah lah. Dia dah break support, dia akan buat lagi satu support baru, dia akan cari lagi support-support yang lain. Kalau dia dah break resistance, dia akan cari resistance yang lain. Simple kan? Okey. Rukun yang ketiga, close price bear melepasi garis middle band. Dia sama macam rukun CTU tadi, tapi dia melibatkan candlestick bear dan juga moving average pink. Kalau CTU, dia melibatkan candlestick bull dan moving average purple. Saya ulang-ulang banyak kali supaya kita semua mudah faham dan cepat faham. Okey. So, settle tiga-tiga rukun, kita tengok gambar rajah kat tepi. Kita tengok cukup tak cukup kotak yang saya tandakan ni, rukun dia. First of all, rukun yang pertama, candlestick bear. Saya kotakkan candlestick bear, lulus. Rukun yang pertama. Rukun yang kedua, dia punya close price bear melepasi kedua moving average pink. So kat sini hampa boleh tengok dia punya bear close price. Okay, candlestick bear open price kat atas, close price kat bawah. Bagi yang belum jelas dengan open price candlestick ni, boleh tengok kat atas tu ada playlist pasal beginner punya back to basic punya video. Ada cerita pasal anatomi candlestick. Hampir tengok video tu. Lepas tu lepas hang dah tengok video tu, hang mai sini balik tengok video ni. Okay, cantik. Kita santai saja. Okay, rukun yang kedua. Tadi saya cakap close price bear melepasi kedua moving average pink. Okey, hampa tengok dia punya close price kat bawah ni dah melepasi MA pink. MA pink dia duduk kat bawah, MA purple dia duduk tang atas. Okey, seterusnya kita cek rukun ketiga. Close price bear melepasi garis middle band. Ini upper band. Ini middle band. Dan ini lower band. So dia dah lepasi middle band. Tiga-tiga rukun dia dah capai. So sahlah kita nak panggil dia sebagai CTD. Akad-akad dia semua dah dimeterai. Okay, so clear pasal CTD. Simple saja. Hampa just ingat tiga rukun ni saja. Tiga rukun ni hampa pegang, hampa tulis, hampa pelekat kat dinding. Sebelum tidur hang hafal. Hafal hari-hari, hafal selama 40 hari ke 44 hari. InsyaAllah masuk tu dalam kepala hampa. Okay, ataupun hampa ulang tiap-tiap hari. Confirm. Ingat sampai bila-bila. Macam saya cakap, dia mesti close solid, close price dia solid, tak main CP-CP, tak main sikit-sikit macam sikit je close 1 MA tak main, dia mesti dua-dua, no negotiation. Okay, settle. Kita bergerak kepada kawan dia, candlestick continuation downtrend. Itu kawan kepada candlestick trend downtrend. Macam tadi CTU kawan dia CCU, CTD kawan dia CCD. Cik CT dan Cik CC je dia punya nama depan, cuma belakang dia ada uptrend dan juga downtrend. Okey. Apa dia punya rukun-rukun? Sama macam tadi, cuma dia ada twist-twist sikit dekat ujung-ujung dia. Untuk rukun yang pertama, candlestick bear, macam CTD tadi, dia mesti wajib. Dia tak ada harus sunat makruh semua tak ada, dia mesti wajib. Candlestick bear. And then rukun yang kedua, close price bear mesti melepasi kedua moving average pink. Macam tadi, macam CTD. Okey. Rukun yang ketiga, close price bear melepasi luar garis lower band. Yang tadi CCU kita cerita pasal upper band. Yang CCD ni pula kita cerita pasal lower band. Bila dia dah break daripada lower band, dia ada kekuatan turun ke bawah. Ingat balik kita punya topik berkenaan dengan garis-garis BB. Apabila dia dah break lower band, bermakna dia ada kekuatan untuk turun ke bawah. Bila dia break upper band, dia ada kekuatan untuk naik ke atas. Dengan syarat BB haruslah condong. Nampak? Okay, so kita check dekat gambar rajah. Lengkap tak lengkap rukun-rukun dia? Okay, rukun yang pertama, candlestick bear, pas. Rukun yang kedua, close price melepasi kedua moving average pink. Ini MA pink, dia dah close melepasi MA pink, lepas. And then rukun yang terakhir, close price melepasi luar garis lower band. Ini upper band, ini middle band, ini lower band. So dia close di luar lower band. Valid lah dia, kita panggil dia sebagai CCD. Okey, cantik. Kalau hampa tak jelas macam saya cakap laju sangat, tak apa. Hampa boleh ulang balik video ni. Ulang. Simple saja, ada 4 saja. 2 untuk uptrend, 2 untuk downtrend. Tak payah nak duk kalut-kalut, tak payah nak duk serabut-serabut. Kalau
pasal CDS ada berapa banyak CDS. Tak perlu cari dulu berapa banyak CDS tu. Tolak tepi dulu. Nanti. Lepas hampa dah betul-betul boleh buat duit, lepas hampa betul-betul dah pegang basic ni, baru hampa slow-slow pergi ke arah nak cari lebih untuk dapatkan lebih, untuk tingkatkan kita punya income. Buat masa ni, hampa fokus untuk belajar basic, tahu tentang basic, buat duit sama-sama. Okey. Cantik, hampa memang awesome. Okey. So, itu sahaja untuk video kali ni berkenaan pasal CDS. Very basic, very simple, very straightforward. Just hampa ingat saja ada berapa jenis CDS. CDS utama ada 2. Yang asas, Cik CT dan Cik CC, candlestick trend dan juga candlestick continuation. And then dalam kepada Cik CT ni terbahagi kepada 2. Yang pertama uptrend iaitu CTU, dan kedua adalah CTD, candlestick trend downtrend. Yang Cik CC ni pula candlestick continuation uptrend dan candlestick continuation downtrend. Nah, itu kalau hampa susah nak faham, hampa ingat CTU, CCU, CTD, CCD. Itu hampa pandai-pandai lah buat hampa punya cara nak susun, nak bagi mudah hafal. Yang penting, rukun. Setiap CDS tu, rukun tu. Hafal. Catat. Kalau tak catat, hampa screenshot saja video ni. Kita sekarang zaman teknologi, mudah. Screenshot saja. Screenshot, settle. Okay, cantik. Hafal apa semua tu, insyaAllah duit akan datang. Okay. Itu saja untuk video kali ni. Kalau hampa semua berkenan dengan video ni, tolong like video ni, komen kat bawah apa yang hampa semua dah dapat tahu, apa yang hampa suka, apa yang hampa nak tahu. Just komen kat bawah, kita akan baca satu persatu, and then kita akan reply dalam masa akan datang, dari masa ke semasa. Okay, tolong juga subscribe channel ni, and then jangan lupa tekan loceng kat tepi button subscribe tu. Sebab apa? Supaya anda tak terlepas setiap video-video terbaru daripada kami semua. Okay, cantik. Ingat pesan saya, jangan overconfident, jangan overtrade. Hampa fikirkanlah. Assalamualaikum, bye-bye.